Selamat malam, salam sejahtera. Isu paling hangat daripada Nazilin Unity Channel ialah Bersatu dan PAS kini bermasalah. Perikatan Nasional diancam bahaya. Sebelum kita teruskan ulasan hangat pada malam ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini, dan tekan butang subscribe itu percuma. SPRM Malaysia diberitakan telah mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti tersebut pada PRU 15 yang lalu. Menurut sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata, setakat ini, SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang SPRM sedang berusaha untuk memanggil lebih ramai saksi bagi membantu siasatan. Secara keseluruhan, terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima wang tunai. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka kerana tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar, kata sumber itu lagi. Katanya, siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu daripada sekarang. Tambah sumber itu, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang berkenan, selain perlu mengangkat sumpah. Dengan 90 penerima sedekah, duit sedekah telah dikenal pasti, malah turut diambil keterangan mereka. Kedudukan PAS kini tentu sedang diancam dalam bahaya. Ia bukan saja mendedahkan beberapa kemenangan PAS dalam PRU 15 lalu boleh dibatalkan kerana melanggar undang-undang, malah mengancam masa depan parti itu di mata rakyat. Jika terbukti banyak kemenangan diraih kerana rasuah, walaupun dianggap sedekah oleh Hadi Awang, imej PAS sebagai parti Islam boleh terhakis dengan sendirinya. Apa yang berlaku kepada PAS ini juga suatu tamparan secara langsung kepada Perikatan Nasional setelah akaun Bank Bersatu, sebuah lagi komponen Perikatan Nasional, telah dibekukan oleh SPRM untuk disiasat berkaitan pengubahan wang haram. Bersatu bermasalah dan PAS juga bermasalah. Mampukah Perikatan Nasional menghadapi PRN di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi dengan berkesan? Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi Matnor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi berkata dakwaan itu merupakan helah daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS dan parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan wang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Hadi Awang berkata, undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Nazilin Unity, kita jumpa lagi. Selamat malam, salam sejahtera. Tanpa kita sangka-sangka, timbalan Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi gagal di mahkamah hari ini. Wah, ini paling hot di dalam mana-mana media sosial, dalam mana-mana ulasan, dalam mana-mana pemerhati politik.
amat mengambil berat tentang isu kali ini, yaitu kegagalan Zahid Hamidi di mahkamah. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen Anda dan tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Apa cerita sebenarnya? Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia hari ini, gagal mendapatkan semula pasport secara kekal di mahkamah. Hari ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi gagal dalam permohonannya di Mahkamah Tinggi di sini pada Jumaat untuk mendapatkan semula pasport antarabangsanya secara kekal bagi menjalankan tugas rasmi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ketika memutuskan demikian, Hakim Datuk Collins Lawrence Sequeira berkata, Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa semua individu adalah sama rata di sisi undang-undang. Yang ini paling terbaik. Saya sangat suka dengan keputusan dan juga ulasan daripada Hakim Mahkamah ini, iaitu Datuk Collins Lawrence Sequeira, bahawa dia katakan dalam Perlembagaan Persekutuan tidak ada pemisah. Semua individu adalah sama rata. Tidak pedulilah Anda adalah seorang petani, Anda adalah pekerja swasta, Anda adalah ketua menteri, Anda adalah Perdana Menteri, atau Anda adalah Timbalan Perdana Menteri. Dalam Perlembagaan Persekutuan, dalam undang-undang, semua orang sama rata. Tidak ada orang yang diberikan keistimewaan ini atau keistimewaan ini. Dan satu lagi perkara yang kita suka dalam hal ini ialah amat nampak bahawa tidak ada seorang pun dapat mempengaruhi undang-undang yang ada di Malaysia buat masa ini. Termasuklah Zahid Hamidi, walaupun dia adalah Timbalan Perdana Menteri, namun dia tidak dapat mengatasi Perlembagaan Persekutuan, sehingga terbukti permohonannya untuk mendapatkan pasport secara kekal ditolak, gagal di mahkamah kerana ini. Individu di Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang. Menurut hakim lagi, mahkamah tidak memberi kelebihan atau keistimewaan mengikut status golongan masyarakat, sebaliknya meletakkan undang-undang di tahap teratas. Bagaimanapun, mahkamah mengambil maklum bahawa beliau selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri mempunyai tugasan rasmi yang perlu diselesaikan. Tugas-tugas ini tidak boleh bertindih dengan kewajipannya untuk hadir ke mahkamah bagi prosiding kes yang dijalankan di mahkamah, kata beliau. Oleh itu, beliau berkata, mahkamah membenarkan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah ini membuat permohonan pelepasan sementara untuk membuat permohonan pasport diplomatik. Sequeira berkata, selepas urusan berkenaan selesai, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu dikehendaki memulangkan semula pasport kepada mahkamah. Pada 26 Januari lalu, Sinar Harian melaporkan Ahmad Zahid Hamidi memohon untuk mendapatkan semula pasport antarabangsanya secara kekal bagi menjalankan tugas rasminya. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas Zahid didakwa atas 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi yang kini di peringkat pembelaan. Menerusi afidavit sokongan permohonan itu, Ahmad Zahid 70 tahun berkata, beliau mempunyai beberapa kekangan untuk menjalankan tugas seperti menteri lain kerana tidak mempunyai akses kepada pasport tersebut. Saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.